Tapi apa yang Hadi Awang cakap hari ini kita baca. Bahaya ni tuan-tuan. Dan saya akan kupas, adakah boleh Pakatan Harapan menyaman Hadi Awang dalam perkara ini. Okey. Ini daripada mengapa PAS menolak Pakatan Harapan, daripada berita PAS, tulisan Haji Hadi Awang. Right? Ini daripada berita.pas.org.my. Sejak awal lagi PAS menolak untuk bersama Pakatan Harapan apabila dijemput menyertainya sebelum pilihan raya umum ke-14 kerana PAS mempunyai pengalaman yang paling lama dalam bertahaluf dengan beberapa parti yang ada bersamanya. Okey, ini saya nak komen sikit untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Memang betul kita putus hubungan dengan PAS pada penghujung 2015 setelah meninggalnya arwah Nik Aziz pada awal 2015. Yang nak bersama dengan PAS pada waktu itu hanyalah Azmin Ali and the gang. Kita dah lama dah putus dengan PAS sebab kita tahu permainan mereka dengan UMNO bagaimana. Dia putus dengan kita bukanlah kononnya tak ada kerjasama, tapi sebab dia punya permainan, apa orang kata, bersenggama dia dengan UMNO pada waktu itu, menyebabkan kita buang PAS. Okey, kita baca lagi. Secara tegasnya PAS menolak mudarat politik yang lebih besar dalam PH dan lebih parah akibatnya kepada negara yang boleh meroboh asasnya, sehinggakan ia boleh mematahkan cabang-cabangnya yang amat penting, khususnya hubungan masyarakat majmuk menjadi rapuh dan menyentuh perkara negatif berkenaan dasar dan konsep negara yang lebih banyak berbanding dengan Barisan Nasional. Sekarang ini sedap tuan-tuan kan? Dah jadi kerajaan ini, bersama dengan Barisan Nasional. Sebelum ini, kita tengok amanat Hajadi macam mana dikutuk gila-gila punya Barisan Nasional kan. Biasalah, itu biasalah kan? Politik PAS, politik Hajadi sebenarnya. Keadaan sedemikian dapat dirasakan dalam tempoh PH memegang kerajaan pusat, walaupun terlalu singkat masanya jika dibandingkan dengan BN yang paling lama dan panjang masanya memegang kerajaan pusat sejak merdeka sehingga ditolak oleh rakyat pada dalam pihak 2015 kerana salah raku dan rasuah. Dia kata bahawa hubungan masyarakat menyemuk menjadi rapuh berbanding dengan BN yang paling lama. Dia kata walaupun BN itu rasuah, itu point dia. Walaupun BN itu rasuah, dia kata, dia sendiri mengaku, tapi tak apa, tak mengapa walaupun BN itu rasuah. Okey, kemudian dia guna ayat ini. Ini saya nak sentuh ni tuan-tuan. Dia tulis apa? Ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman, berakidah dan bermoral, berakhlak secara terbuka dan mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam PH. Saya ulang balik, ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman, berakidah dan bermoral, berakhlak secara terbuka. Dia kata, dan secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okay, apa yang kita boleh baca dan interpretkan daripada situ? Kalau dia kata ramai di kalangan PH yang tidak beriman, berakidah, dia rujuk kepada orang bukan Islam, okeylah, kita terima. Itu tak ada masalah. Orang bukan Islam pun tak kata dia berakidah. Itu tak ada isu. Orang bukan Islam pun tak ada masalah kan benda tu. Tetapi kenapa dia kata ramai dalam PH? Kenapa dia tak sebut sebagai orang bukan Islam dalam PH? Kenapa dia kata ramai? So bila dia sebut ramai, adakah itu juga menyentuh orang Islam di dalam PH yang tidak berakidah, dikatakan? Jadi adakah dia mengatakan orang Melayu juga tidak berakidah, orang Islam di dalam PH juga tidak berakidah? Adakah dia telah menjatuhkan hukuman kafir kepada orang Islam di dalam Pakatan Harapan sebagaimana yang dilakukan dalam amanat Haji Hadi dahulu? Itu persoalan kita. Saya soalnya, saya bukan menuduh, saya soal Hadi untuk jelaskan perkara tersebut. Siapa yang dia maksudkan tidak berakidah di dalam PH itu? Siapa? Perjelaskan. Jangan bagi kita gambaran umum. Kalau macam tu boleh je kita sebut semua ramai di dalam PAS itu penerima rasuah, kita kata. Kan? Siapa? Kalau Hadi berani bercakap, sebutlah nama. Kalau dia kata yang saya maksudkan bukan Islam lah, okeylah, tak apalah. Memang pun orang bukan Islam, dia tak percaya kepada akidah kita, tak ada masalah. Nah, bila dia sentuh perkara yang kedua, apa perkara kedua tuan-tuan? Dia sentuh perkara yang kedua, dia kata apa? Dan tidak bermoral, tidak beriman dan tidak bermoral, berakhlak. Tidak bermoral tuan-tuan. So seolah-olah dia kata yang moral, bila dia sentuh soal moral, dia bukan lagi soal agama. Dia lagi bukan soal agama. Maksudnya dia kata ramai orang dalam Pakatan Harapan tidak bermoral, tidak berakhlak. Itu satu tuduhan yang sangat berat. Itu tuduhan yang kedua. Itu menyentuh semua Islam bukan Islam di dalam Pakatan Harapan sebagai tidak berakhlak. Kemudian dia guna perkataan ini. Satu lagi perkataan dia guna apa tuan-tuan?
dan secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah di dalam Pakatan Harapan. So dia nak bagi tahu bahawa dalam Pakatan Harapan ni pemberi rasuah dan penerima rasuah dikumpulkan dalam Pakatan Harapan. Kumpulan ni semua kebanyakannya ramai di antara mereka pemberi rasuah dan penerima rasuah. Sedangkan dalam kenyataan dia sebelum itu, dia sendiri mengakui bahawa kerajaan BN yang paling lama dan panjang masanya memegang kerajaan pusat sehingga ditolak oleh rakyat kerana salah laku dan rasuah, dibuktikan pula di dalam mahkamah. Yang tu dia tak sentuh, tuan-tuan. Kerana apa? Oh, kami bertahaluf, kami bekerjasama dengan BN, dengan UMNO, kami tak boleh sentuh yang tu. Yang tu tak payah. Walaupun ada bukti, walaupun Pakatan Harapan ni tidak dibuktikan sekalipun, kalau mereka bekerjasama dengan pemberi rasuah dan penerima rasuah, saya cabar Haji Hadi buat laporan SPRM, tangkap orang-orang di dalam Pakatan Harapan ini. Jangan sembang je. Saya cabar Haji Hadi keluar, tangkap, buat laporan SPM. Kalau dia rasa tak sihat, minta macam-macam dan walaun-walaun dia buat laporan SPM. Siapa orang-orang tersebut? Dan saya cabar Hadi untuk kemukakan nama-nama mereka dengan bukti-bukti yang mereka adalah penerima dan pemberi rasuah yang sekarang ini berkumpul ramainya di dalam Pakatan Harapan. Saya cabar. Saya tahulah saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya cabar. Kerana apa? Kerana dia ulama, takkanlah lebay nak berbohong. Tuan-tuan, dia manusia. Dia bukan maksum macam Nabi SAW. Tak ada, dia manusia. Saya masih lagi nak bersangka baik dengan dia dalam isu inilah. Tapi nak bersangka baik ni, tuan-tuan, ada had, ada limit. Itu saya masukkan tadi. Nak bercakap tak ada masalah. Tetapi bila menyentuh perkara ini, apa yang kita boleh buat? Okey, saya akan sentuh sama ada lepas ini saya cerita, bolehkah Pakatan Harapan menyaman Haji Hadi ni? Bolehkah Pakatan Harapan menyaman Haji Hadi ni? Okey, saya sebelum kita cerita bolehkah dia saman Haji Hadi ni disebabkan oleh kenyataan itu tadi, saya baca kenyataan sambungan ya. Paling ramai pihak yang melompat parti bukan alasan yang berprinsip. Paling ramai pihak yang melompat parti bukan alasan yang berprinsip, tetapi mengejar janji-janji manis, janji-janji bohong, seperti rasuah juga. Mereka mengamalkan politik dendam melalui kenyataan terbuka yang mengugat-ugat urusan pentadbiran negara dan menyusahkan badan kehakiman. Ramai yang melompat parti bukan alasan yang berprinsip. Saya tak fahamlah apa maksud dia kat situ, tetapi dia menyentuh orang yang melompat parti. Tuan-tuan, Haji Hadi, saya nak cerita. Saya tak panggil dia Tok Guru dah. Haji Hadi yang lompat parti itu sekarang ni bersama dengan kamu tau. Yang kamu tuduh lompat parti yang tidak berprinsip itu sekarang bersama dengan kamu. Ramai daripada UMNO lompat ke dalam Bersatu, sekarang ni lompat masuk ke dalam kerajaan Muhyiddin Yassin, kerajaan lepas itu kerajaan Ismail Sabri, yang mana kamu sokong sekarang ini. Yang ada bersama dengan Pakatan Harapan adalah mereka yang tinggal, yang tidak melompat. Jadi kalau kita bercerita, kalau yang melompat itulah perasuah dan juga penerima rasuah dan pemberi rasuah, yang menerima dan memberi rasuah sekarang ini bersama dengan kamu. Kalau itu yang kamu maksudkan lah. Kalau itu yang kamu maksudkan, maka sekarang ini dia bersama. Mereka sekarang ini bersama-sama dengan kamu membentuk kerajaan, duduk di kerusi kerajaan sekarang ini. Tetapi kenapa tunjuk jari kepada Pakatan Harapan? Kenapa? Sebab dia tak ada point nak cakap, tuan-tuan. Dia nak tulis apa? Walaupun yang bodoh dia percaya. Kalau dia kata siapa yang dimasukkan sebagai pemberi dan penerima rasuah tu, mereka lompat parti lah. Yang lompat parti itu adalah parti kamu sekarang ini. Bukan dalam parti PAS lah, tetapi dalam coalition, dalam gabungan di mana kamu berada sekarang ini. Okay, kita baca sikit lagi. Dia panjang sebenarnya. Malah dalam PH terkumpul kalangan mereka yang nyata bersikap anti-Islam, mengancam institusi raja-raja, rukun negara dan asas-asas perlembagaan persekutuan, khususnya kemuliaan Islam sebagai agama persekutuan. Bahkan terdapat juga kalangan yang fanatik bencikan Melayu dan Bumiputera tanpa peduli adanya hak terhadap agama lain dengan pelbagai kaum yang sudah mencukupi. Okey, tuan-tuan, ini tuduhan yang sangat liar. Kenapa saya kata tuduhan yang sangat liar, tuan-tuan? Saya nak minta Hadi nyatakan siapakah orang tersebut yang disebut anti-Islam, anti-Melayu, nak hapuskan Bumiputera. Saya nak mereka nyatakan, namakan. Sebab apa? Kalau ini yang berlaku, tuan-tuan, mereka boleh ditangkap. Dia bawa akta-akta, terutama akta paling kurang pun dia boleh dibawa CPC, mengganggu ketenteraman awam. Mereka boleh.
Paling kurang atas hasutan. Paling kurang. Siapa mereka? Kenapa tak nak tangkap? Kamu kerajaan. Dia mulut ni tuan-tuan, senang nak menuduh. Nak tuduh ni senang, tapi nak buktikan tu susah. Adakah Haji Hadi berbohong? Adakah Hadi Awang berbohong sekarang ini? Sanggup dia nak tebar fitnah dan pembohongan demi nak justifikan dan bangkitkan kemarahan kosong orang-orang Melayu Islam. Itu perbuatan untuk nak kononnya bangkitkan Melayu Islam je. Itu nak bakar. Ini permainan UMNO untuk sekian lama tuan-tuan. Bakar Melayu Islam ni. Lama dah UMNO main permainan ni. Sekarang ni pas main permainan ini. Bolehkah Haji Hadi disaman oleh Pakatan Harapan di Mahkamah Malaysia kerana memfitnah dengan kata-kata yang tersebut tadi? Jawapannya boleh. Dan saya sarankan Pakatan Harapan. So siapa dalam Pakatan Harapan ni boleh? Saya call contact lawyer saya tadi. Dia kata yang boleh memulakan saman adalah Setiausaha Agung Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ni berdaftar ke Is? Berdaftar. So boleh. So Pakatan Harapan dengan Setiausaha Agung dia boleh memulakan saman tersebut. Dia namakan saman pemula. Hantar kepada Hadi, minta dia jawab, atau dia kena minta maaf di atas kenyataan tersebut. Bukan main-main tuan-tuan. Saya sarankan Pakatan Harapan tolonglah buat. Dan bolehkah perkara ini dibawa sebagai kes jenayah? Jawapannya boleh. Dia ada dipanggil criminal defamation dan juga SKMM, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dia didapati menghuru-harakan rakyat dengan mengatakan bahawa di dalam pembangkang ini kita menolak agama, menolak Islam, cuba menghapuskan Melayu dan sebagainya. Itu adalah tuduhan jahat dan tuduhan fitnah yang mengganggu ketenteraman kita. So boleh tak kita buat laporan polis? Ya, laporan polis sedang, telah dan akan dibuat pada keesokan. Kita dah ada kita punya template, akan dibuat terhadap Hadi Awang berkenaan dengan perkara ini. So kita go dua-dua. Defamation civil pun kita pergi, criminal pun kita pergi. Kita nak tengok orang on ni, dia baca-baca, oh betul lah Tok Guru tak kalah lebay nak menipu. So dalam hal ini kita bawa. Tak takut tuan-tuan. Tak takut, kita bawa. Dan kalau Hadi benar-benar orang kata apa, utuh lah orang kata apa, kukuh dengan pegangan dia tu, bahawa memang ramai orang di dalam Pakatan Harapan ini tidak berakidah, tidak berakhlak, mengumpulkan ramai pemberi dan penerima rasuah sebagaimana dakwaan dia tadi. Dan juga boleh saman sekali dengan berita PAS tadi tu, dengan parti PAS tadi tu boleh saman sekali. Maka dia boleh buktikan, bawalah ke mahkamah, kita jumpa di mahkamah. Cuma saya boleh suggest lah sama ada Pakatan Harapan nak teruskan tidak. Saya minta supaya yang dengar saya ni desak ketua-ketua dalam Pakatan Harapan tu ambil tindakan, terutama daripada amanah, terutama Setiausaha Agung. Setiausaha Agung Pakatan Harapan siapa? Bukan Saifuddin Nasution. Saifuddin kan? Datuk Saifuddin Seri Saifuddin Nasution. Desak Datuk Seri Saifuddin ambil tindakan terhadap PAS, terhadap Hadi Awang ni. Okay. Alright, sekian.